Bertemu kembali kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Jika tadi kita dah berbincang mengenai peranan Majlis Keselamatan Negara, sekarang ni kita nak bincang mengenai kebiasaan ataupun norma baharu dalam pembelian secara dalam talian ini. Ya, saya rasa saya antara penyumbangnya. Sebab sepanjang PKP dan kemudian PKBB pula, saya memang selalu kerap juga membeli secara dalam talian barang-barang keperluan sebenarnya. Tapi itulah sebenarnya yang perlu kita adaptasi daripada situasi ini. Jadi kita bersama dengan tetamu kita nak berbicara lanjut tentang topik ini. Hari ini kita bersama dengan Datuk Muhammad Ridwan Safrizal, merupakan usahawan pemborong runcit. Ya. Kalau kita lihat sekarang ni, pemborong runcit mungkin berhadapan dengan situasi yang agak berbeza ya, dengan situasi COVID-19. Kita tidak lagi boleh bebas berbelanja. Mungkin pandangan awal daripada Datuk lah melihat situasi ini, kesannya kepada pemborong runcit dan juga peniaga-peniaga kita yang ada. Okey, terima kasih adik. Pada awal permulaan PKP, memang ada masalah lah kepada peruncit macam saya yang tiba-tiba tak boleh keluar, tak boleh cek barang, dan kita hampir juga terputus bekalan. Tapi apabila di SSA Cipemat ni, kita start mula dengan online, start mula kita maklum pada pembelian delivery, kita buat delivery juga dan kita hantar sampai ke rumah. Dan masa PKP tu sambutan tu agak menarik, dan kita pun dapat busan dengan pembekal-pembekal secara online, dan mereka pun boleh hantar. Cuma ada beberapa, kadang-kadang ada beberapa barang-barang yang terputus juga. Tapi apabila dah mula dengan PKPB ni, saya nampak sekarang daripada segi jualan tu dia agak sikit menurun, sebab orang dah boleh mula keluar. Dan apabila dah boleh mula keluar, sebenarnya macam semalam saya pergi melihat sekitar di GM Kelang lah, pun saya tengok orang pun dah start mula berpusu-pusu, dan ada juga nampak dah start ramai. Jadi dalam kehidupan biasa ni memang kita menggalakkan macam kerajaan melihat untuk penjarakan sosial supaya menjaga jarak 1 meter. Tapi bila dalam keadaan dah terlalu ramai, rasanya 1 meter tu akan hilang juga sebenarnya, dan akan terdedah pelbagai risiko. Tapi bagi saya untuk waktu sekarang ni memang agak sesuai masing-masing pada usahawan runcit ataupun peniaga-peniaga di luar sana untuk meningkatkan jualan dan lebihkan promosi. Seperti saya di SSA Cipemat, setiap pagi pun kita memang akan standby order daripada pelanggan-pelanggan saya di sekitar negeri Selangor, dan kita pun bawa dah prepare tim-tim delivery saya untuk bergerak hantar makanan-makanan barang-barang dapur sebelum pukul 3 petang. Kita dah standby. Jadi apabila mereka sampai dan mereka tak perlu keluar, lagi selamat. Cuma macam saya beritahu tadi, masih lagi ada apabila dah 2 bulan tak boleh keluar, maka kesedaran tu pasti akan berlaku. Mana mereka nak keluar juga, kerana saya melihat mereka bawa anak-anak keluar. Jadi kalau boleh masyarakat luar sana tu kuranglah, sebab bila kita dengar Datuk Ismail Sabri kata kemungkinan boleh ditarik balik, macam saya sebagai peniaga pun agak risau juga sebenarnya. Kita baru dah nak start, dah nak kena tarik balik. Jadi barang-barang pun akan mula start terkawal. Apabila pasar borong selain tutup, kami sebagai peniaga yang menjual barang basah, barang kering pun susah agak dapat bekalan, dan tiba-tiba lonjakan harga tu naik terlalu tinggi sampai 3 kali ganda, 4 kali ganda ada. Jadi bila pada ketika itu harga murah, tiba-tiba dia jadi terlalu mahal daripada segi harga bekalan. Cuma daripada dalam konsep perniagaan sekarang ni, memang kita semua dah mula sedar pembelian online tu amat penting untuk menjaga kesihatan dan untuk menjaga diri supaya jangan berlakunya sebarang jangkitan COVID-19 ni berlaku kepada semua yang datang berbelanja. Jadi so far kerajaan saya nampak mereka cukup tegas. Cuma ini hari kesedaran pengguna tu mereka kena biasa terapkan lebih mudah. Apabila pergi bekerja, terus pergi ke Giant, pergi ke Tesco untuk belanja lebih baik, mereka dapat melihat. Tapi bagi pada pandangan saya, alangkah indahnya mereka stay balik, terus pergi dan balik rumah. Sebab kemungkinan itu akan berlaku bila kita melihat sekarang anak-anak, mak-mak bawa anak-anak kecil, kerana ada yang 5 tahun pangku. Saya kata ini akan menyebabkan wabak tu berlaku bila kena dengan budak kesian. Bila duduk di hospital tanpa ada aircon, tanpa ada kipas, sebab bila ada aircon dan kipas, maka benda itu akan menyebabkan penyakit tu berjangkit. Yang kesian, jadi kena stay kat hospital kan. Jadi bagi saya kesedaran untuk
untuk pembelian online ni sekarang ni memang agak penting sebenarnya norma baru kehidupan kita dan masyarakat perlu sedar walaupun dah bersyarat, dah boleh bebas, dah boleh masuk lagi kereta 4 orang, dah boleh balik tengah malam pukul 11-12, dah boleh pergi shopping nak raya, suasana mood raya sebab kita nampak sekarang masyarakat sekarang mood raya. Tetapi alangkah indahnya lebih baik jika masyarakat tu ambil lagi konsep stay at home, duduk kat rumah tu lagi baik, beli secara online dan maknanya kita support peniaga-peniaga Muslim ni beli barang secara online, tak payah keluar dan mereka boleh berusaha melalui WhatsApp dan mereka lebih mementingkan penjagaan sosial tu lagi baik daripada di rumah sebenarnya. Dan dalam masa yang sama kami di Asosiasi Pemak pun kita pun memang minta kita selalu hantar promosi harga kepada pengguna-pengguna luar sana untuk update harga-harga tertentu supaya mereka dapat barang. Baik, bila kita bercakap mengenai norma baharu dalam kehidupan kita sekarang ini, kita kalau boleh nak kurangkan kontak antara individu seminima yang mungkin dan juga kita nak kurangkan keberadaan masyarakat di luar rumah dan kita galakkan masyarakat untuk berada di rumah sentiasa. Jadi dalam keadaan norma baharu ini, apa cabaran kepada ruang lingkup perniagaan kini terutama melalui platform digital? Okey, cuma di pihak peniaga macam saya, kita kena memperluaskan ranah dan servis masa kan. Sebab apa, pukul 3 petang, macam bulan puasa sekarang ni, ramai peniaga-peniaga daripada segi untuk bahan bahasan mereka nak masak. Cuma daripada segi servis perkhidmatan tu memang kita kena pastikan bahawa barang tu cepat sampai. Lepas tu mutu perkhidmatan tu dalam keadaan baik, barang pun segar. Jadi kadang-kadang pun macam saya sebagai peniaga di Cipemak pun kadang kita pun susah juga nak memastikan segar. Kadang terlepas pandang. Tapi bila rosak kita ganti balik, kita repair balik dan dalam masa yang sama pengguna macam peniaga ni dia selalu update harga, kena update barang-barang supaya dan menggunakan platform Facebook kan. Macam siapa yang sekarang nak beli boleh beli di Asosiasi Cipemak, kita ada Facebook kita sendiri untuk berbelanja supaya mereka boleh dapat barang yang mudah. Sebab bila mereka melalui WhatsApp kadang-kadang jam juga sebenarnya bila dah sekali 200-300 order masuk kan. Jadi bagi saya biarlah berbelanja secara online melalui Facebook kan, melalui Cipemat punya Facebook atau Syawaris punya Facebook beli barang dan mana-mana platform online yang telah disediakan. Sekarang ni pun kita nampak banyak platform produk-produk Muslim yang makin diperkenalkan semasa COVID ni dan PKP ni juga. Jadi bagi saya itu adalah satu peluang yang mana memberikan ruang dan peluang pada pengguna untuk membeli barangan mengikut cita rasa masing-masing. Itu pada pandangan saya lah. Sekarang apabila PKPB kebanyakan daripada peniaga kita sudah tidak dapat lagi beroperasi seperti biasa, malah ada peniaga yang sebelum ini tak tahu pun menggunakan kaedah dalam talian untuk berniaga. Mereka hanya tahu duduk di kedai masing-masing, premis masing-masing. Tapi bagaimana kita melihat situasi ini dengan norma baharu, kita nak menggunakan kesempatan dengan keadaan ini untuk meneroka satu kaedah perniagaan yang mungkin kita boleh gunakan pada masa akan datang juga. Maksudnya bukan untuk PKPB menggunakan dalam talian, tapi lebih daripada itu mungkin boleh pemasaran kita sebenarnya akan lebih diperluaskan kerana kita bukan lagi di kawasan sekitar kita saja, tetapi mungkin juga di seluruh Malaysia, malah mungkin ke seluruh dunia selepas ini. Okey, macam saya lebih suka mendengarkan di yang kita macam di Asosiasi Cipemat sendiri, kita ada sediakan platform. Ada ramai usahawan-usahawan yang tak ada platform. Okey, tapi sebenarnya mereka boleh menggunakan platform Cipemat untuk memasarkan produk. Dan dalam masa yang sama juga, kalau dah warga emas, mesti ada anak yang biasa bermain dengan Facebook. Jadi maknanya boleh menggunakan anak untuk melahirkan medium pemasaran dan mereka boleh menggunakan sekarang kita ada platform Lazada, Shopee, kita pun ada platform Cipemat dan kita pun untuk memastikan pasaran tu memenuhi permintaan, saya pun di Cipemat pun kita buka banyak cawangan dan kita buka franchise supaya ramai yang boleh menceburi bidang keusahawan runcit ni untuk memudahkan dan boleh mengimbangi permintaan daripada warga asing dengan warga tempatan sekarang. Sebab kita tengok contoh di Pasar Borong Selangor Selayang baru kita tahu beratusan warga asing membanjiri peniaga-peniaga di Pasar Borong Selayang. Tetapi apabila di PKP ni barulah terbuka
buka dan kita dapati alhamdulillah sekarang ni pun warga tempatan macam saya pun kita dah mula start belajar mencari barang-barang seperti sasaran direct daripada kamera ni. Kita pun dah start belajar kenal siapa pemegang barang runcit ni, dan dalam secara tak langsung pun di Cipemat pun kita memberi peluang kepada mereka untuk menggunakan platform kita untuk memasarkan produk. Dan masa yang sama kita bawa mereka dikenali supaya produk mereka boleh dipromosikan secara percuma di Cipemat dan mereka boleh datang dan mereka boleh belanja. Kita boleh maklum pada semua sebab pada usahawan-usahawan yang berbelanja ke tempat saya ataupun yang bawa produk, biasanya kita akan promote bawa produk mereka, kita akan masuk dalam platform Facebook kami untuk dipasarkan dan memudahkan pihak untuk mendapat. Dan ada juga kalau tak ada di Cipemat sekalipun, saya akan pastikan produk tu dapat sampai ke tangan mereka apa yang mereka nak daripada segi barang-barang basah ataupun barang-barang kering. Baik, jika kita lihat waktu PKP dilaksanakan, trend pembelian dalam talian ni meningkat secara mendadak. Ya. Pandangan Datuk lah, pasca PKP ni bagaimana? Adakah trend ni akan berterusan meningkat ataupun bagaimana, Datuk? Okey, untuk macam saya pun dapat dia punya sepihan, dia punya nikmat dia juga. Kan? Macam saya tak sangka bila saya Cipemat kita buka bulan 1 itu tiba-tiba melonjak. Saya pun melonjak juga sebenarnya. Alhamdulillah kan. Sampai kita pun boleh buka cawangan kedua ketiga di Cyberjaya dan di Shah Alam. Pun kita boleh set up daripada hasil PKP ni. Memang berterima kasih. Tetapi dalam masa sama kita memudahkan ramai pihak untuk belanja. Sebab apa? Bila di satu tempat kos tinggi, tapi bila berada di sebagai di setiap kawasan yang saya buka, maka secara tak langsung dia akan memudahkan pengguna-pengguna untuk beli secara online dan lebih cepat masa tu sampai. Jadi dan saya percaya juga usahawan-usahawan di luar sana pun mendapat nikmat yang sama. Cuma selepas PKP ni kita tak pasti. Sebab apa? Sebab pengguna boleh keluar, pengguna boleh pergi shopping, belanja, shopping window, berjalan-jalan. Jadi kita tak tahu. Cuma untuk sekarang ni bila dah PKPB pun agak menurun juga. Tetapi masih lagi ada sambungan dia. Cuma kita melihatlah macam mana cara. Cuma masih ada juga pengguna yang masih lagi stay at home, duduk kat rumah, tak nak keluar, takut. Saya kadang hantar letak depan pintu. Dia campak je duit. Ada pengguna macam itu. Lepas tu di spray. Kita pun kata okey fine. Mana kita pun tak boleh terasa. Cuma macam peniaga seperti saya, di Cipemat kita kena faham. Kadang runner saya sampai kena baling daripada atas tingkat 1. Ada. Dia letak kat depan pagar, dia baling je duit. Jatuh kena kat muka. Kata apa ni? Kata orang takut, panic attack. Jadi macam kita kena faham kerenah pengguna. Kadang benda-benda macam ni takut. Kadang dia suruh jarak 1 meter, letak kat pagar sangkut. Lepas tu duit online. Jadi kita terpaksa melayankan benda tu. Jadi sesiapa yang nakkan produk saya ataupun nak jadi franchise saya pun boleh tengok kat Facebook Cipemat kami untuk beli barang secara online. Baik, terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami. Kita kalau cerita dengan usahawan ni macam ni lah dia, bersemangat. Tapi kita. Apapun kita harapkan semoga usahawan kita di seluruh Malaysia khususnya mengambil kesempatan dengan peluang yang ada ini untuk meneroka perniagaan dengan kaedah yang baharu supaya anda boleh terus meneruskan survival dalam bidang keusahawanan.